السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, surah Fussilat ini dipanggil juga dengan nama surah Sajdah, Hamim Sajdah, Masabih. Seperti yang telah saya bincangkan, saya sampaikan kepada tuan-tuan dalam kuliah yang terdahulu. Ayatnya sama ada 53 ataupun 54. Kalimah-kalimah yang terdapat dalam surah Fussilat ini adalah sejumlah 799 kalimah. Ya Allah, sebab begitu sekali dihitung oleh para ulama. Dan hurufnya pula terdiri pada 3,350 huruf semuanya. Dan kata Ibn Hazm rahimahullah dalam kitabnya Nasikh wal Mansukh, bahawa semua surah Fussilat ini ayat-ayatnya merupakan ayat muhkam, kecuali satu ayat saja yang dinasahkan dengan ayat Saif. Dan telah saya bawakan juga hadis daripada Muhallab, daripada Nabi SAW, bahawa baginda bersabda, in buyitum falyakun syi'arukum hamim la yunsarun. Kalau kamu kena berperang pada waktu malam, maka jadikan syiar kamu hamim la yunsarun. Ini yang telah digunakan Nabi SAW sebagai panji-panji umat Islam dalam perang Ahzab, yang telah pun menyebabkan tewasnya kaum musyrikin, kaum tentera Ahzab itu. Ini adalah sari dengan mukjizat Nabi SAW bahawa baginda merupakan utusan Allah. Surah Fussilat ini adalah menceritakan tentang azab yang diturunkan oleh Allah kepada kaum Ad, kepada kaum Thamud berupa angin kencang. Maka demikian juga yang telah berlaku kepada tentera Ahzab ketika mereka mengepung Madinah. Dan di antara fadilatnya telah saya terangkan dalam kuliah lalu, bagaimana Utbah bin Rabi'ah yang diutuskan oleh musyrikin untuk berdebat dengan Nabi, berdialog dengan Nabi. Akhirnya Nabi membacakan ayat-ayat ini sampai kepada ayat yang ke-15, maka bungkamlah si Utbah ni, pulanglah dia dengan mengatakan kepada sahabat-sahabatnya itu, memang dia mengatakan satu kebenaran yang bukannya syair, bukannya sihir, bukannya kedukunan, bomoh, pawang, peramal masa depan, tidak. Ia mengatakan kebenaran. Kalau kamu beriman dengannya, nanti kamu jadi pemimpin di kalangan orang Arab. Kalau kamu menolak, kamu akan jadi pengikut dan juga orang yang dipijak-pijak. Maknanya orang terkemudian itu tak ada apa-apa kelebihan padanya. Tapi kata-kata Utbah yang benar itu ditolak mentah-mentah oleh musyrikin kerana hatinya yang telah pun tertutup, telinga yang telah pekak, yang kita akan baca ancaman ataupun peringatan Allah SWT terhadap golongan seperti ini. Sekali lagi saya bacakan kepada tuan-tuan ayat-ayat indah ini daripada surah Fussilat, ayat 1 hingga ke-5. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, turun muka jilid yang ke-8, muka surat 313. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minir rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Bashiran wa nadhira. Fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqr wa min bainina wa bainika hijab. Fa'mal innana 'amilun. Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, iaitu bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan membawa peringatan, tapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya, maka mereka tidak mahu mendengarkannya. Mereka berkata, hati kami dalam tutupan yang menutupi. Apa yang kamu seru kami kepadanya, dan di telinga kami pula ada sumbatan, dan di antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu, sungguhnya kami pula bekerja. Jadi Allah menyebut perkataan Hamim ini untuk tujuannya menarik perhatian. Ini dipanggil bara'atul istihlal, permulaan yang mempunyai nilai bahasa yang indah ini untuk menggugah, mengalahkan, menarik perhatian orang-orang Arab yang terkemuka pada zaman itu dengan keindahan gaya bahasa mereka. Dan saya ceritakan sedikit daripada tafsir Muhammad Syekh Al-Imam Muhammad Al-Urami Asy-Syafi'i, ulama besar mazhab Syafi'i, dalam tafsir ini, bahawa makna Hamim ini tak salah untuk kita tafsirkan. Tiada larangan daripada Nabi untuk kita jelaskan, walaupun Nabi tidak buat demikian. Jadi kata Syekh Al-Imam Muhammad Al-Urami dan Tasniyah Hada'iq Rawi wa Raihan dalam kumpulan pendapat yang dibawakan daripada para ahli tafsir, bahawa Hamim ini mungkin membawa makna minal habibil a'zam ilal mahbub al-mu'azzam. Jadi ha maknanya al-habib al-azam, mim al-mahbub al-mu'azzam, maknanya watikah ini, perintah ini, wahyu ini, Quran ini turun daripada kekasih yang maha agung kepada yang dikasihinya yang diagungkan. Mu'azzam maknanya diagungkan. Ini merupakan satu sumpah daripada pendekatan sumpah yang Allah Subhanahu Wa Taala boleh menggunakannya, ataupun maksud lain bihayati wa majdi. Hadza tanzil. Makna ha itu hayati, demi hayatku dan keagunganku. Allah
Allah bersifat dengan Hayyun Qayyum, Allah bersifat Majid, kita ni merupakan Abdul Majid, hamba yang maha unggul. Au bihayatika wa musyahadatika ya habibi wa ya mahbubi, ataupun maksudnya juga iaitu hak itu demi hidupmu dan juga persaksianmu wahai kekasihku dan juga yang amat ku kasih. Ataupun makna hak itu kata Muhammad Al-Urami lagi, maknanya Al-Hajarul Aswad. Hajar Aswad itu ha kan, mulaan hurufnya ha kan, Hajar Aswad, Hajar Aswad. Kemudian mim, maqam, maqam Ibrahim, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi dia sumpah Allah SWT membuktikan kehebatan yang ada pada rumah yang dibina oleh nabi-nabinya itu, daripada Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim diperbaharui. Jadi Hajar Aswad dan juga maqam, mungkin itu yang dimaksudkan dengan hamim, kerana keduanya merupakan yaqutatani min yawaqit al-jannah, kerana iaitulah Hajar Aswad dan juga maqam ini merupakan dua yakut daripada yakut syurga, batu berharga yang Allah turunkan dari syurga. Jadi mungkin itu yang dimaksudkan dengan hamim, singkatan kepada sama ada Habib Azam Al-Mahbub Al-Mu'azzam, ataupun bihayati wa majdi, ataupun bihayatika wa musyahadatika ya habibi ya mahbubi, ataupun Hajar Aswad dan juga maqam ini disebut. Kemudian bila Allah SWT ini merupakan satu bentuk dipanggil bara'atul istihlal, kerana bila kita lihat perkataan hamim yang digunakan oleh Allah pada permulaan surah-surah yang dipanggil jamak kepada hamim ni hawamim. Jadi surah-surah yang mula dengan hamim ini diikuti dengan penyebutan tentang Quran sebagai satu panduan agung untuk diikuti oleh umat. Demikian disebut oleh para a'imati tafasir, disebut oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan contohnya, dalam Mu'tarakul Aqran disebut sebagai contohnya, Al-Imam Az-Zarkashi dalam Al-Burhan. Maka ini menunjukkan kepada kajian setiap kali disebut perkataan hamim daripada surah-surah Al-Quran, maka diikuti dengan penyebutan keagungan Al-Quran itu. Jadi kalau kita perhatikan di awal ini Allah menyebut hamim diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, iaitu Al-Quran dari Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nama Allah itu ada banyak. Soalan, mengapa dua nama ini yang menjadi keutamaan untuk disebut berulang-ulang kali? Kata Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kerana dengan dua sifat ini adalah kelangsungan kepada kehidupan. Seorang daripada kita memulakan apa juga perbuatan dituntut untuk memulakannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Andai tidak menyebut nama Allah yang Maha Mulia ini, maka satu perbuatan itu terputus dari berkat, putus daripada rahmat. Nama Allah ada banyak, betul, tetapi andai kita beramal dengan dua nama ini pun sudah memadai. Kata Imam Mutawalli Sya'rawi, anda memandu kereta pada waktu pagi, tak menghafal doa yang panjang-panjang, baca Bismillahirrahmanirrahim, maka anda jadi seorang pemandu yang memandu dengan himmah, tak memotong di tempat yang tak sepatutnya hingga berlaku pelanggaran, tidak melanggar traffic light hingga menyebabkan kematian. Maka kita minjam sifat Allah SWT ini dalam perjalanan hidup kita, supaya kita mengambil pendekatan Rahman dan juga Rahim dalam segala tindak tanduk dan aktiviti kita. Bayangkan kalau kita memandu dengan bahaya, melanggar traffic light, melanggar seorang pemandu motosikal yang anak-anaknya sedang tunggu kat rumah, tiba-tiba yang pulang adalah mayatnya. Adakah kita sanggup melakukan demikian? Maka meminjam sifat Allah SWT ni dalam tafsir Fathul Bayan oleh Al-Imam Abu Tayyib Siddiq bin Hasan bin Ali Al-Husaini Al-Qanuji, ini tafsir yang sangat menarik tuan. Bahawa bila menyebut perkataan Rahman dan juga Rahim ini, katanya wal Quran mustamilun ala kulli ma yahtaju ilaihi al-marda min al-adwiyah wa ala ma yahtaju ilaihi al-asihha min al-aghziyah fakana azam an-naf'i min Allah ala hadzal alam inzal al-Quran an-nashi an rahmatihi wa lutfihi bi khalqihi. Bahawa jika anda perhatikan, Quran ini mengandungi segala ingredient kebaikan. Umpama satu vitamin sihat untuk semua manusia. Yang sakit perlukan pada vitamin supaya dia kembali sembuh. Yang sembuh perlu, yang sihat perlu kepada vitamin ini juga untuk maintain kesihatannya. Maka demikianlah Al-Quran itu menjadi rawatan terapi kepada semua penyakit manusia, baik yang sakit ataupun yang memang sihat, supaya berkekalan dalam kesihatannya. Maka demikianlah Allah SWT meletakkan dalam Quran itu segala bentuk rawatan yang bersumberkan kepada rahmatnya, kelembutannya terhadap si hamba tadi. Maka yang tak membaca, mereka lah yang rugi, yang telah kita huraikan dalam surah Yasin yang lalu. Liunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Quran diturunkan untuk yang hidup, bukan untuk si mati. Amat menyedihkan, kata Dr. Latif Nabulusi dan tafsirnya, bila kita dengar bacaan Quran, nanti kita bertanya pula, ada orang mati ke? Malang sekali, Quran itu bukan dibacakan lagi untuk mendapat rahmat daripada Allah SWT, kasih sayangnya, tapi dibaca kepada si mati yang sebenarnya kebaikan lebih banyak diperoleh bagi si hidup yang baca dan mengamalkannya. Jadi dalam pemilihan perkataan Rahman dan juga Rahim ini, seperti yang dihuraikan kebanyakan ahli tafsir, disebut pula oleh Syekhuna Dr. Latif Nabulusi dan tafsirnya, tafsir Nabulusi itu, bahawa maksud Rahman ni telah kami huraikan dalam kuliah terdahulu. Rahman, Rahim, berulangnya perkataan itu
dalam Al-Quran, ternyata Rahim lebih banyak daripada Rahman, kerana sebahagian daripada ahli tafsir mengatakan Rahman itu sifat Allah, pengasihnya, rahmatnya, limpah kurnianya kepada sekalian makhluk tanpa pemilihan dia ni kafir atau mukmin. Siapa berusaha dia dapat. Berbeza daripada Rahim yang penyebutannya sekali ganda banyak daripada Rahman, itu khusus untuk si mukmin di akhirat saja. Jadi juga kata Dr. Ratib Nabulusi yang tafsirnya, Rahman itu fi dhatihi. Allah SWT ni sifatnya daripada azali lagi bersifat dengan sifat Rahman. Segala tindak tanduknya, kasih sayangnya terbentuk dalam apa jua reaksi yang boleh kita lihat, tindak balas kehidupan, apa sahaja, semua itu mencerminkan kasih sayang Allah SWT yang sejak azali lagi memang sifat yang tidak dapat dipisahkan daripada zat yang maha agung itu. Ar-Rahim ini pada af'alnya, kata Dr. Ratib Nabulusi. Maka tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, kalaulah kita melihat sebagai contoh dalam kehidupan seorang doktor pakar yang menguasai berbagai-bagai ilmu dan pengkhususannya dalam bidang perut sebagai contohnya, atau apa sajalah, orang macam-macam pengkhususan lah dia ada. Mungkin dia seorang oto ke, seorang doktor kanak-kanak ke, doktor perempuan ke, sakit puan ke, sakit tuan dan sebagainya. Maka katalah dia memiliki kepakaran dalam bidang sakit gigi lah contohnya, dia seorang dentist lah contohnya, pakar. Maka anaknya mengalami sakit gigi, apa yang dilakukan doktor ni? Doktor ni akan merawat anaknya. Tak boleh makan ni dulu, tunggu sekejap, kena makan ubat ni saja, tahan dulu, sebelum kena buat rawatan kena makan painkiller dahulu contohnya, dengan kadar dosage yang tertentu. Nampak tindakan doktor ini menyekat anaknya daripada beberapa perkara yang dia suka nak lakukan. Itu bukankah satu penahanan kepada, ataupun apa kita nak sebut, sebagai satu menghalang dia daripada enjoy kehidupan dia? Bukan begitu, kata Dr. Ratib Nabulusi. Jadi si doktor ini tahu apa yang baik dan buruk untuk anaknya, dia doktor pakar dalam bidang itu. Maka bayangkanlah Allah SWT dalam segala ketetapannya, walaupun zahir kita nampak benda itu satu musibah, satu ujian, orang ini kematian suami, orang ini kematian isteri, fulan ini anaknya sakit, fulan ini anaknya special needs, orang ini berbagai-bagai ujian timbul dalam kehidupan. Ingat apa yang kita pelajari di sini, daripada nama Allah itu, Allah menurunkan Al-Quran yang sifatnya rawatan kepada manusia ni tadi, dan sifat Allah SWT yang menurunkan Quran untuk jadi panduan itu adalah berasaskan, berpaksikan kepada rahmah, Rahman dan juga Rahim. Seperti dikatakan sini, Rahman fi zatihi wa Rahim fi af'alihi. Salah satu maksud yang dikehendaki. Selain daripada itu, kebanyakan para ulama tafsir mengatakan Rahman itu adalah kasih sayang yang tidak terhad kepada si mukmin saja, dia tetap diberikan kepada kafir itu sekalipun dia kafir. Asalkan dia belajar bersungguh, maka dia dapat kejar apa yang dia nak itu, yang diminatinya itu. Tidak jadi syarat pula nak berjaya mesti dia orang Islam dahulu di dunia. Tidak, Allah beri kepada mereka apa saja mereka nak. Itu kerana sifat Rahman Allah ni tidak terbatas. Sedangkan Rahim yang pengulangan sebutannya 2 kali ganda daripada Rahman seperti yang telah kita pelajari sebelum ini, itu khusus untuk mereka beriman di akhirat nanti. Maka ingat, segala kesusahan yang berlaku dalam hidup, walaupun penilaian zahir kita nampak satu bentuk tekanan, ada orang mengatakan merupakan satu musibah, tapi di sebalik musibah itu sebenarnya, di sebalik mihnah itu ada minhah. Mihnah maknanya ada ujian, tapi di sebalik ujian itu ada minhah. Minhah maknanya ada anugerah. Di sebalik syiddah ada syaddah. Syiddah makna kesusahan, syaddah makna tarikan Allah kepadanya, perhatian Allah untuknya. Inilah dia pokok pangkalnya permulaan kepada surah ini bagi menegaskan kepada orang beriman tentang sifat Tuhan mereka yang maha kaya dengan rahmat itu. InsyaAllah saya akan huraikan lebih lanjut dalam kuliah akan datang. Pada perkataan Fussilat nampaknya ada persamaan dengan penghujung surah Yusuf yang telah kita pelajari sebelum ini, perkataan tafsil lagi sekali. InsyaAllah akan saya huraikan dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.